Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh anggota Majelis Pimpinan Tertinggi Bersatu yang mana mengatakan mustahil Muhyiddin dapat disingkirkan sekarang. Ini kata Zuraida ya. So, ini jawapan saya sebagai rakyat kepada Zuraida berkenaan dengan isu ini. Yang rakyat mahu hari ini adalah Perdana Menteri letak jawatan kerana dilihat kerajaan gagal. Isu untuk mengatakan mustahil Muhyiddin dapat disingkirkan sekarang, isu ini kalau betul mustahil, so apabila sidang parlimen ini berlangsung, maka saya berharap kerajaan yang ada hari ini secara jujurnya jangan main tipu, jangan main muslihat. Semua ahli parlimen dibenarkan masuk bersidang seramai 220 orang. Dan saya nak kerajaan yang ada hari ini dipimpin oleh Perdana Menteri yang ada ni buat keabsahan, buat undi tidak percaya ataupun percaya di Dewan Rakyat supaya rakyat boleh tahu bahawa kerajaan yang ada hari ini, yang terbentuk hari ini adalah kerajaan yang betul-betul mempunyai kerusi yang cukup untuk memerintah. Jadi nak menceritakan tentang mustahil untuk Perdana Menteri ini dapat disingkirkan sekarang, rakyat tidak bodoh hari ini kerana rakyat sudah tahu untuk seorang Perdana Menteri itu jatuh bukannya disingkirkan dengan seperti jawatan-jawatan JLC ataupun jawatan-jawatan lain. Perdana Menteri ini akan tidak lagi menjawat jawatan Perdana Menteri dengan hanya beberapa cara sahaja, iaitu satu, memang Perdana Menteri letak jawatan. Yang kedua, Perdana Menteri mati. Yang ketiga adalah yang kita tahu melalui Dewan Rakyat ataupun Parlimen, yang mana undi percaya dengan tidak percaya. Bukannya nak menjatuh ke Perdana Menteri itu seperti jawatan-jawatan kerja lain. Jadi kenyataan yang dikeluarkan oleh Zuraida ini pada saya cerita yang jangan cuba menipu rakyat, kerana nak menyingkirkan Perdana Menteri ini bukan satu kerja yang senang, tetapi tidak juga susah. Kalau memang Perdana Menteri ini tidak mendapat sokongan, maka jatuhlah kerajaan. Bukan dia masih sibuk lagi nak menjadi Perdana Menteri. Tetapi apa yang dilihat oleh rakyat hari ini, kerajaan yang ada hari ini, kita tahu bahawa sokongan ahli parlimen untuk membentuk kerajaan ini seolah-olah tidak mencukupi. Jadi keabsahan ini yang kita rakyat dan pihak pembangkang mau lihat. Jika betul tidak cukup, maka tidak timbul isunya mustahil untuk Perdana Menteri ini disingkirkan. Bermakna dia dengan sendirinya akan meletak jawatan, melepaskan jawatan Perdana Menteri itu. Jadi jangan bohong rakyat dengan isu ini. Seolah-olah Perdana Menteri itu kebal dengan jawatan dia. Buktikan di Dewan Parlimen. Habis cerita. Tetapi apa yang kita tahu hari ini, kerajaan yang ada hari ini takut buka sidang parlimen. Kenapa takut? Kita tengok menteri-menteri langgar SOP, lepas tu membuat mereka punya penafian, lepas itu bayar denda hanya sedikit, tetapi orang yang pergi menziarah perkuburan didenda mahal. Ini adalah kerajaan yang dilihat oleh rakyat berat sebelah. Jadi ini adalah apa yang diperkatakan oleh Zuraida ini, isu mustahil atau tidak ini. Pada pandangan saya Zuraida perlu belajar lah, jangan membohong rakyat dengan isu yang seperti ini. Karena kita sudah tahu, seperti mana yang saya perkatakan tadi, hanya beberapa isu saja untuk Perdana Menteri ini boleh melepaskan jawatan ataupun tersingkir. Bukannya seperti kerja-kerja lain. Tetapi yang rakyat mahu hari ini adalah yang mana yang kita tahu harus yang terbaiknya adalah pengesahan, kerana Perdana Menteri hari ini dilihat masih mentadbir, so harus menggunakan Dewan Rakyat untuk diperlihatkan kepada rakyat keabsahan bahawa cukup majoriti kerajaan yang ada hari ini memerintah. Itu sahaja. Dan satu kenyataan yang saya baca di sini berkenaan dengan apa yang diperkatakan oleh
Zuraida kepada PHS, yaitu mengatakan bahwa sebelum ini kita ada Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan yang mengatakan negara tidak ada wang. Dan sekarang kita ada Tengku Zafrul yang berkebolehan. Saya tidak tahu bagaimana dia lakukan ini semua untuk pemulih, perkasa, pakej rancangan lain. Dia berkatakan bahwa Tengku Zafrul ini ada kebolehan dan bagaimana dia boleh lakukan, ada wang seolah-olahnya. So pada pandangan saya, Zuraida yang pertama, kamu adalah daripada kerajaan PHS. Dan sewaktu kerajaan PHS mentakbir, kamu sebelum menjadi kerajaan yang ada hari ini, kamu bertanding di tiket PKA. Dan kamu juga duduk dalam Pakatan Harapan. Jadi kamu dulu jadi menteri pun hasil daripada kamu sebagai wakil daripada PHS. Jadi hari ini apabila kamu cerita tentang seolah-olah Lim Guan Eng sebagai Menteri Keuangan yang gagal dan mengatakan seolah-olah kerajaan PHS tidak ada wang. Hasil daripada kerajaan PHS ini, maka yang kita lihat hari ini nasib baik ada penjimatan yang dilakukan oleh kerajaan PHS untuk kerajaan yang ada hari ini, tetapi pun sudah habis. Dan kalau nak mengatakan Tengku Zafrul lebih baik daripada Lim Guan Eng, pada pandangan saya, untuk kita nak mengatakan bahwa kerajaan ini ada duit hari ini, rakyat boleh rasa sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kerajaan PHS waktu memerintah hutang berapa, kerajaan yang ada hari ini hutang berapa. Jadi pada pandangan saya, Zuraida cerminkan diri dia, jangan membohong rakyat tentang isu ekonomi, tentang pertumbuhan ekonomi, karena hari ini rakyat tahu membaca, tahu menulis, tahu segalanya. Jadi mungkin rakyat lebih bijak daripada kamu sebagai YB. Jangan mengeluarkan kenyataan seperti rakyat tidak tahu. Yaitu hari ini Tengku Zafrul sebagai Menteri Keuangan dikritik oleh rakyat dan kamu katakan bahwa dia seolah-olah tahu mencari duit. Siapapun Menteri Keuangan, pada pandangan saya, bukan cari duit di tangan dia, tetapi ekonomi, pertumbuhan ekonomi negara itu bagaimana. Jadi sekarang ini pertumbuhan ekonomi tak ada, kamu kata duit ada, keingat duit itu datang dari langit, seperti daun pokok kayu tuh, bukan macam tu. Jadi jangan bohong rakyat lah. Saya tak nak masuk sangat ke isu ekonomi dia tu, yang mana Zuraida ni pada saya cerita dia tidak habis dan dia tiba-tiba je nak mengatakan Lim Guan Eng itu tidak baik, tidak hebat seperti Tengku Zafrul hari ini. Sedangkan satu Malaysia ini mengkritik Menteri Keuangan yang ada hari ini kerana masalah yang dihadapi oleh rakyat tentang isu keuangan. Jadi apa yang berlaku ni, Zuraida jangan keluar ke kenyataan yang merepek merewang lah. Cukuplah kamu dah dapat gelaran, yaitu gelaran Mak Lampir. Jangan sampai rakyat membuat gelaran yang lebih parah lagi. Karena kenyataan-kenyataan yang seperti ini membuatkan rakyat bertambah muak. Bukan realiti yang rakyat lihat. Cuma kamu sebagai menteri nak menunjukkan yang kamu tu pandai. Tetapi rupa-rupanya kamu hanya untuk menyerang PHS, yang mana dahulunya kamu sendiri adalah sebahagian daripada mereka. Dan kamu sendiri pernah mengkritik kerajaan yang sebelum ini. Hari ini kamu nak mengkritik balik kawan-kawan kamu yang dalam politik, mengeluarkan kenyataan media seperti ini. Pada saya tidak adil, karena kamu adalah dari acuan yang sama. Cuma kamu mengkhianati kawan-kawan kamu kerana kamu gila dengan jawatan, kamu gila dengan pangkat, dan kamu ingin kekal kerana mungkin pada pandangan saya gila dengan kekayaan yang kamu cuba dapat daripada hasil kamu menjadi menteri, yaitu dengan mencuri wang rakyat. Pada pandangan saya ini jelas dan akan terbukti suatu masa nanti bahwa kamu orang ini adalah pengkhianat negara. Nah, ini adalah pada saya. So, inilah pencerahan saya berkenaan dengan isu ini. So, sekian, terima kasih.